tajam kapetnya. Bukan kapet macam rumah kita, lembut. Saya kata, mana TV tu Haji? Dia kata, sejak saya ada anak yang sulung itu, yang doktor itu, saya sudah nyahkan siaran-siaran televisyen di rumah saya. Tengok tak? Sebab apa? Ini ceritanya apa tadi? Yang kita nak bincang topik tu lah. Kan? Kalaulah ayah itu sentiasa di depan pasukan bola Manchester United Liverpool, anaknya di depan apa? Kalau mak sentiasalah di depan drama cinta berahi Melayu, pujuk merajuk, pujuk merajuk, pujuk merajuk, anak ni di depan apa? Kalau ayah dah mula tengok bola, anak dah bermanja dengan ayah, dapat tak? Kena halau. Kalau mak dah syok tengok episod berikutnya drama tu, apa jadi pada perempuan yang diinai oleh suami dia tu, dah syok mula tengok, anak nak bermanja, dapat tak? Kena halau. Anak pula dah syok tengok kartun, ayah nak bergurau dengan anak, dapat tak? Tak dapat. Tengok cepat anak tengok, jawab tak dia. Mana bapak dia tu? Dia budak tak pandai bohong. Sebab tu polis nak tangkap ayah, dia ambil anak, dia tanya mana ayah, dia balik dapur dia. Kalau tanya mak, ayah dia ajar lagi mancing tadi, mak pandai bohong. Anak tak pandai bohong. Baik tuan-tuan, jadi cerita kejap-kejap tu cerita kejap-kejap lah. Ya, tambah nak tuan-tuan, jom kita dalami lagi perbincangan kita. Bab anak, bawa anak ke syurga ni, Ustaz ingat satu ayat dalam surah At-Tur. Kalau tuan-tuan ada Android gadget bagus tadi, buka Quran boleh cari sama-sama. Dalam surah At-Tur ayat 21, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut terang-terang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min amalihim min syai'. Apa makna ayat tuan-tuan? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kita tuan-tuan, ibu dan bapa mati atas iman. Wattaba'ashum, dan menuruti mereka. Dzurriyyatuhum, oleh zuriat mereka, anak-anak kita. Biimanin, yang turut mati atas iman. Ini kita risau tuan-tuan. Di jalan Kesas tu, nama tempat ni saya mudah lupa. Ayah dia qiyamul lail di masjid malam minggu pukul 4 pagi. Tengah-tengah qiyamul lail tu, sebelum subuh lagi, isteri dia datang ke masjid, panggil balik rumah sebab anak dia accident di Lebuh Raya Elit tengah merempit untuk lumba haram. Ayah qiyamul lail di masjid, anak merempit Lebuh Raya Elit. Sampai sekarang anak dia lumpuh sebab jatuh kemalangan masa merempit lumba haram. Apa jadi tuan-tuan? Anak kecil macam ni datang tarawih ikut. Ni nak cerita beriman dituruti oleh zuriat, ikut naik je tingkatan 2 dah tak ada dah ke surau. Kecil-kecil macam ni dia bergurau, bising kat belakang, ada ke surau ikut ayah datang. Naik dia tempat dah tak ada. Itu risau tuan-tuan. Bermula tingkatan 1, umur 13 tahun itulah anak-anak ni kadang-kadang meninggalkan Al-Quran dia bisa tahu. Sampailah umur dia 61 boleh kenal Quran balik. 12 ke bawah dia kenal sebab ada kafar petang. Naik sekolah menengah tak sentuh Al-Quran. Tuan-tuan pun ada pengalaman mungkin di rumah masing-masing. Tak sentuh Quran dah. Tambah pula bapak dia pun tak sentuh Quran. Habis rumah itu umpama kubur yang sempit, gelap dan busuk sebab tidak dibaca Quran dalam. Sampailah umur 61 tuan-tuan. Bila Ustaz kata kuliah subuh, itu cerita ayat-ayat Quran semua tu. Ustaz kata kadang-kadang umur dah 73, Ustaz kata wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Jadi ngapa pula slow landing ujung? Apa hukum? Tak boleh jawab. Kalau tanya siapa nama Paralimpik yang mendapat pingat emas, boleh jawab.
Siapa nama pemain orang badminton negara mewakili ke Olimpik? Boleh jawab. Walhal nak cerita bawa anak ke syurga, hafal nama-nama pemain sukan tu boleh ke syurga ke? Hei, jawab. Boleh ke? Hafal madlin, idgham mutaqaribaini, idgham mutajanisani, boleh tak ke syurga? Tapi yang mana satu kebanyakan masyarakat kita buat? Hafal tarikh perlawanan akhir pada Malaysia, boleh bawa ke syurga? Hafal tarikh bila nuzul Quran untuk kita duduk depan Quran berjam-jam, 5 jam, 4 jam tanpa henti kita baca Quran, boleh ke syurga tak? Yang mana satu masyarakat kita buat dalam rumah? Nak tengok kepimpinan ibu bapa untuk membawa anak ke syurga. Sebab baru-baru ni nuzul Quran Ramadan ni, ustaz-ustaz dengan badan kebajikan wanita Islam Putrajaya kumpul dekat mesin blok E dekat Yawi tu. Ustaz Azharuddin datang rasmi. Kita duduk sama-sama di pada 8.30 sampai zuhur. Kita duduk depan Quran, pancarkan sokopi, nak pujuk oleh masyarakat dewasa ni jinakkan dengan Quran. Sebab bila ayah jinak dengan Quran, kita pemimpin, maka anak-anak kita akan jinak dengan Quran. Ustaz di rumah tak pernah kata pada anak, "Woi, baca Quran." Tak pernah kata menyatu, "Hei, baca Quran." Tak pernah. Ustaz kata apa? "Jom kita baca Quran." Kita pun duduk baca, anak-anak duduk baca. Tak payah ulang 2 kali, tak payah. Lepas subuh kita balik daripada surau masjid, kuliah subuh tu sampai rumah, masuk rumah capai je Quran sambil berjalan. Jom, tak payah sebut baca Quran. Jom, kita duduk baca, anak-anak duduk baca keliling kita kat balkoni. Cukup mudah nak didik anak-anak dengan syarat. Dengan syarat kita mulakan. Waktu nak tidur kita yang auzubillah bismillah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap kali sebelum nak pergi ke naik takatim masing-masing baca, akhir sekali anak kita hafal. Tiap kali hari Jumaat nak pergi ke sekolah kita baca alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Akhir sekali anak kita hafal secara tak sengaja surah Kahfi. Malam-malam kadang-kadang kalau tak ada kuliah mana-mana macam ni ada, tak boleh tak sifat. Kalau tak ada kan rumah idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Akhir sekali anak kita secara tak langsung dia hafal surah Waqi'ah. Tak perlu perintah dan tak perlu suruh. Sebab tu anak ustaz dia tak pernah tak suka pada ayah dia. Dia sentiasa suka dia sebab dia tak pernah disuruh dia. Bila naik kereta daripada Bangi pergi Pulau Pinang, berapa jam tuan-tuan naik kereta? 4 jam tu tak ada anak kecil. Dia cerita bawa anak kecil ni. Banyak jam tuan-tuan dalam kereta. Apa tuan-tuan buat? Melengung. Kalau kereta kita slow, motor Mercedes besar. Kalau aku dapat. Belah sini pula potong beg ada baju. Kalau aku dapat. Sampai sekarang tak dapat-dapat. Betul kan? Lalu pula Audi, ini Audi baru ni. Yang dibawa tu Alza juga. Jangan lagi ni pula Alza tu nak ceritanya kita melengung 5 jam, 6 jam dalam kereta ke Pulau Pinang. Apa salahnya ibu bapa, bapak bawa kereta ni, okey jom amma yatasaalun, alung sabuk anin nabail azim, angan sabuk. Main kuis dalam kereta tu. Dipimpin oleh siapa? Oleh ayah. Yang semestinya ayah tu hafal ke tak hafal? Kalau ayah tak hafal, nak buat macam mana? Main kul huwallah, anak dia ahad. Yang tu tak pakai lah tu kan? Anak buat pelik sikit surah, tak boleh. Ayah tak boleh sambung. Wailul likulli humazatil lumazah. Anak kat belakang, ayah sambung. Gitu. Kan ayah tengah mandu ni. Pasal pelik. Kalau kol-kol tu tak kuliah ni pun dah ada sambung kan. Ni cerita kepimpinan. Kita nak bawa anak kita ke surga. Baik tuan-tuan. Jadi ayah beriman, anak beriman. Sama-sama mati iman. Jadi ayah tadi pakai kereta buruk kancil yang first model, bumbung pun dah bocor. Ayah ni
2 minggu sekali terpaksa tolak hidup pagi-pagi untuk hidupkan izin tu. Tak apa tuan. Itu bukan tiket untuk neraka. Tuan-tuan duduk apartment, bumi tak ada, nak tanam bunga pun kat balkon ni macam tu je sempit. Sampai ke mati duduk macam ni. Tak apa tuan-tuan, bukannya masuk neraka. Yang pentingnya kita mati atas iman. Anak kita mati atas iman. Apa Allah Ta'ala janji tuan-tuan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Pasti kami akan alhaqna. Kalau ustaz-ustaz ni belajar bahasa Arab, alhaqna ni fi'il madhi. Fi'il madhi ni kalau orang belajar bahasa Arab biasanya dia kata past tense, dia telah lalu. Tapi orang belajar bahasa Arab elok untuk memahami Quran, dia tahu fi'il madhi yang diletak untuk yang akan datang, maksudnya yang pasti berlaku, mustahil tak berlaku. Itu bahasa Arab tuan-tuan. Jadi nanti attend kuliah-kuliah di Masjid Mizan ni yang bahasa Arab dengan Quran tu, pergi belajar. Kalau jauh tak sempat, buat kelas kat sini, bagi ustaz-ustaz ni mengajar. Allah kata pasti kami akan temukan mereka di dalam syurga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Pasti kami akan temukan ibu bapa tadi dengan zuriat mereka di dalam syurga. Lalu para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada baginda SAW, macam mana cerita tu? Maka Rasulullah SAW pun jelaskan, turfa'u darajatul aba bistighfaril abna wa turfa'u darajatil abna bi'amali salihatil aba. Kata Rasulullah, di akhirat nanti dalam syurga, anak duduk tingkat 99. Syurga berapa tingkat tuan-tuan? 7. Rosak akidah. Syurga ni dia ada al-jannatu mi'atu darajatin ma bainad darajatain bainas sama'i wal ardh. Syurga itu ada 100 tingkat. Antara tingkat 1, tingkat 2, jaraknya langit dan bumi. Tarawnal aidiyin kama tarawnal kawaqiba fis sama. Kamu tengok orang tingkat atas kamu itu seperti mana kamu tengok bintang di langit mendongak. Tapi don't worry, bidadari ada kecil. Jadi bapa duduk tingkat 1, anak duduk tingkat 99. Dapat jumpa tak dalam syurga? Mula-mula tak dapat jumpa, tetapi setelah anak ada tingkat 99. Dalam hadis yang panjang ni Rasulullah SAW jelaskan ayat ini, anak akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ibu bapaku? Bukankah di dunia dulu engkau berjanji dalam Al-Quran yang zuriat akan bertemu dengan ibu bapa ini? Sekarang di mana ibu bapaku? Sekiranya ibu bapa itu ada dalam syurga, maka Allah perintahkan, hei Jibril, pergi cari ibu bapa ini. Jibril mencari, datang report, bapanya tingkat 1, ibunya pun tingkat 1. Lalu Allah kata apa? Sekarang Jibril, tugas engkau ialah upgrade bapanya untuk naik ke atas 99. Sebab 5 kali sehari semalam paling kurang, anaknya waktu kat dunia dulu sentiasa mohon ampun untuk ibu bapanya. Ini yang saya risau. Ramai ibu bapa tak dapat. Terbalik kan tuan-tuan, ibu bapa tuan-tuan pula rajin majlis ilmu, rajin sedekah. Jadi saya kata orang sedekah kan, duduk tingkat 99. Anak pula sebab asyik dalam studio, tapi buat dosa tak banyak. Tak ada buat dosa. Orang putih bercium dalam TV dia tak tengok. Hindustan berjoget, dada bergoyang, punggung bergoyang tak tengok. Korea seksi tak tengok. Indonesia lawa tak tengok. Drama cinta berahi Melayu pegang bahu tak tengok. Walaupun dia suka dengan bola, tapi dia akhir berjaya masuk syurga duduk tingkat 1. Dapat jumpa tak? Ayah akan bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, di mana anakku? Dalam surah At-Tur, kat dunia dulu engkau berjanji, aku akan jumpa dengan anakku. Lalu Allah kata pada Jibril, hei Jibril, pergi cari anak dia. Jibril cari, datang report, ya Allah, anak dia tingkat 1. Lalu Allah kata, sekarang tugas engkau Jibril ialah upgrade, naikkan anaknya ke tingkat 99. Disebabkan amal-amal soleh yang dilakukan oleh ibu bapanya. Dengan balik itu tadi, disebabkan amal-amal soleh yang dilakukan oleh ibu bapanya. Jadi dapat tak peristiwa angkat-mengangkat berlaku kalau bapa 2,5 jam depan Manchester Arsenal, anak pula depan drama Melayunya sampai 2 jam. Mak pula drama Melayu cinta berahi sejam lebih, anak drama Korea sejam lebih. Dapat tak angkat-mengangkat dalam syurga? Hei, jawab. Berlaku tak berlaku keadaan hidup seperti ini di Pangsapuri ini? Berlaku tak? Lepasnya jangan berlaku dah. Ayah membaca Al-Baqarah, anak baca Ad-Dukhan. Ayah membaca Ali Imran, anak baca
surah An-Nur, barulah dapat akan mengangkat di dalam surga kelak. Inilah kepimpinan di dalam rumah tangga. Ustaz tak dapat bayangkan macam mana ibu bapa duduk sama-sama, tak khusus ni anak ni ayah, duduk sama-sama tengok TV. Lepas tu orang putih tu lawan-lawan, hero-heroin menang, dipeluk, dipecium mulut. Ayah tengok, anak pun tengok, anak belum nikah lagi. Ustaz tak dapat bayangkan macam mana ini boleh berlaku dalam rumah. Ayah tengok Hindustan tu berpusing-pusing, anak lelaki yang dah dewasa 18-16 tahun umur, tengok sama-sama. Ayah naik gerak pergi lompat atas mak dia, anak 16 tahun naik gerak, dia pergi mana? Ustaz tak dapat bayangkan. Ini dia tuan-tuan, suasana hidup, realiti hidup yang saya sebut di surah masjid sebelum korban itu, sebelum Aidil Adha. Saya kata daripada TV kecil kamu boleh tukar TV besar, daripada Samsung 3 telefon kamu boleh tukar Samsung 7, tapi ibadah korban kamu tidak sertai. Yang mana dituntut oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang boleh syafaat anak di dalam syurga kelak, tukar TV ataupun tukar telefon ataupun sembelih korban. Kalau nasi Arab kapsyah, Mendi, nasi biryani batu pahat, selang seminggu kamu boleh jamu keluarga. Tetapi mana hadiah daripada ayah kepada isteri dan anak dengan sembelih korban supaya dimanfaatkan fadilatnya bersama keluarga? Tak ada kan? Terutama yang muda-muda. Samsung 3 tukar Samsung 7, berapa different, berapa selisih harganya? TV lama, TV baru, berapa selisih harga dia? Kadang-kadang rim kereta ditukar warna-warni daripada yang original yang silver je tu. Bila tanya mengapa awak tukar rim, ini kat Bangilan Seksyen 15 ya, dia tengah tukar warna-warni biru, hijau, kuning ya. Saya kata kenapa pula adik tukar ni? Dia kata, Haji nanti bila tayang ni pusing cantik je, dia warna-warni. Saya tanya dia, bila tayang ni pusing, kau duduk kat mana? Dia tak jawab. Saya kata, dek jawab dah dek, bila tayang tu pusing cantik tadi, adik duduk kat mana? Adik keluar kepala tak tengok. Dia mula senyum atas kursi. Dia tengah tunggu ustaz pancit tayar dia tukar tu, dia senyum. Jawablah dek. Saya bodoh je. Sama juga kekal nanti yang ada rumah teras, rumah ni tak boleh nak hias-hias kan ya. Ada pindah rumah teras nanti diletak ni batu-batu cantik depan rumah tu yang antik-antik ni habis depan rumah tu letak batu cantik tu. Saya tanya kawan, hey kawan, I tanya you jawab, you jangan marah. I nak tanya sebab I nak sedarkan you. You letak batu cantik berapa kos? 3,000 lebih. Korban awak sembelih lah. Terang-terang saya tanya. Sebab bila ayah korbankan, isteri dapat manfaat, dapat fadilat. Kan anak-anak dapat yang tengah hati balik, anak-anak dapat fadilat. Saya kata batu cantik depan ni, berapa saat kamu tengok? Kamu balik kerja, parking kereta, tengok cantiknya masuk dalam rumah. Dalam rumah ada batu macam tu tak? Tak ada. Yang habis duit siapa? Yang seronok tengok siapa? Ini kena fikir sama-sama. Ini kepimpinan dalam rumah kita. Sebab apa tuan-tuan? Ustaz tak risau anak Ustaz gagal SPM tahun ni, tahun depan boleh ambil. Anak Ustaz tak risau anak Ustaz tak masuk universiti tahun ni, tahun depan ni boleh ambil. Macam-macam cara nak masuk universiti tuan-tuan. Dia pergi private punya college, aslinya universiti juga, profesor juga, dia gaji dia tetap 29,000 juga. Tapi yang saya risau tuan-tuan apa dia? Bila akhlak anak tu dah rosak, untuk pulihkan balik, bila anak tu dah pandai onani, melancap kerana menonton pornografi, nak pulihkan dia balik, bila anak perempuan 16 tahun dah giat, dah gila seks untuk dipeluk, dicium, ditelanjang oleh lelaki, nak pulihkan dia balik. Ini pengalaman Ustaz setakat ni 2-3 tahun sejak dia jadi pakar rojok counseling remaja. Pengiktirafan saya letak langsung. Ayah grade 48 kasta, mak guru di Putrajaya. Mesti apa-apa jangan sebut. Anak dia tingkatan 2 pun tak payah sebut sekolah mana, tapi di Putrajaya. UPSA 5D, tingkatan 2 markah drop 49, 56 markah. Jadi mak ayah ni bila anak tak pandai baca Quran tak pernah risau, tapi bila markah biasa turun dia risau. Jadi datangnya Ustaz dia bawa air ni.
Ustaz tolonglah baca-baca si Ustaz, bagi anak saya terang hati belajar ni. Saya kata apa pula, dia tak terang je. Dia pun cerita masalah. Saya kata macam ni cikgu, dia mengadu ni mak cikgu macam ni cikgu. Cikgu balik rumah dengan suami, nanti bawa anak dia tengok Ustaz. Ustaz tak nak jempai, Ustaz nak jempai anak. Jadi dia bawa anak lelaki dia 14 tahun, katanya Ustaz, anak ni putih tapi mukanya sudah kelabu, tak ada nur. Jadi Ustaz kata pada suami isteri ni, cikgu dengan suami balik tinggalkan anak Ustaz 2 hari 2 malam. Ustaz nak bawa orang Putrajaya, nak tengok telon tergantung, nak pergi masjid besi, kata nak ajar dia pergi betul. Akhir sekali dalam kereta Ustaz tanya, apa kamu tonton, apa kamu baca. Dia mengaku tu. Dia mengaku yang hari-hari dalam bilik dia kunci pintu, dia melacak onani. Lalu saya kata, apa? Macam mana pula kamu nak tidur, kamu boleh buat benda tak elok ni? Dia kata, sebab saya tengok, saya print daripada cyber copy, bahasa baku kan, cyber copy, memang copy semua. Saya print, saya nyuruh-nyuruh, saya selit dalam buku, saya simpan dalam bilik tidur. Nanti nak tidur saya tengok, Ustaz pun call ayah dia kan, tuan masuk bilik tidur dia, buka semua buku dan majalah. Sekarang buat on ni, telefon on ni. Ayah pun nangis ayah dia. Ustaz, betul Ustaz, ada gambar macam-macam. Tengok tuan-tuan, senang tak nak repair? Bukan senang tuan-tuan. Akhir sekali katakan mak ayah dia macam ni lah. Cikgu dengan suami pergilah peluk-pelukan, makanlah sama-sama. Anak ni cikgu tak jaga, biarlah Ustaz jaga. Sebab tu kena buat bilik rumah banyak-banyak Ustaz. Sebab nak ambil anak orang untuk kita jaga. Bila dah pulih nanti Ustaz pulang kembali. Jadi daripada Isnin sampai Sabtu dia rumah Ustaz, Ahad balik rumah. Lama-lama nampak muka dia mula cerah balik. Dia dah rajin baca Quran, solat jemaah. Pagi-pagi nanti kita baca Quran tanpa henti, 2 juzuk tuan-tuan, tanpa henti baca. Sebab satu huruf Quran tu mengampunkan dosa dia. Jadi Ustaz tak risau anak gagal SPM. Ustaz, walaupun pengetua risau kan, sebab nanti takut pengetua tak naik makan. Tapi Ustaz tak risau. Anak Ustaz tak ada A, tak ada B pun tak risau. Ada seorang yang dulu dia ada satu subjek dia tak dapat A. Kita tanya, kenapa pula tak dapat A? Subjek kacang dia, matematik tambahan. Kacang dia. Dia kata, Bapa jawab, Bill Gates tu ada kelulusan apa? Kita tengok anak yang bijak. Bill Gates ada kelulusan apa? Tan Sri Syekh Mokhtar Al-Bukhari, Yayasan Bukhari, ada kelulusan apa? Dia kata SPM-nya. Yang bekerja di bawah dia, bapa tak ada PhD yang ada sarjana muda. Tak ramai. Macam itulah bapa tak dapat ini, bukannya gagal kat dunia. Tengok. Ini kunci dia pegang. Tapi bila Ustaz demam, dia tak pergi sekolah, dia pergi sekolah, dia jaga Ustaz. Ambil ubat, ambil air. Bila cikgu dia sekolah marah, mengapa konten sekolah, dia jaga ayah. Apa jaga ayah? Ayah demam. Dia kata, ayah awak dah tua. Dia dah berjaya, dia dah profesor dah. Awak tu belum berjaya lagi. Dia kata kat cikgu dia, jangan ajak anak derhakan ibu bapa. Apa cikgu nak jawab? Kalau ada cikgu kat sini, apa cikgu nak jawab? Cikgu kata kat dia, tak payahlah jaga ayah tu dah tua, dah ada PhD, dah jadi profesor, dah berjaya. Awak tu yang belum berjaya. Jadi anak ni jawab, masa tu umur dia nak naik ke 16 ke 17 tahun. Dia kata, apa? Cikgu jangan sekali-kali ajak anak derhaka ibu bapa. Agak-agaklah kalau ada cikgu sini nak jawab macam mana? Itu tuan-tuan. Jadi Ustaz tak risau gagal peksa, Ustaz tak risau kerja tak elok, gaji rendah. Yang Ustaz risau ialah bila anak-anak ni yang bersih ni tadi, fitrah tadi kan, dia lahir fitrah tadi, bila dia besar 14 tahun, dia dah terserewet akhlak ni. Dia dah minat pergi internet yang telanjang-telanjang. Kalau dia rosak akhlak depan mata kita tuan-tuan, senang sikit kita boleh cegah dia. Tapi kalau rosak akhlaknya di belakang kita, depan kita senyum, astagfirullah, nas'aluka ya aman huwa rahmanur rahim, tapi depan kita dia pergi mencari benda-benda yang tak senonoh. Macam mana tuan-tuan nak pulih kan? Macam mana nak pulih kan? Betul tuan-tuan? Ini cerita ibu bapa itulah sebenarnya. Sebab kalau kita main matematik, di sekolah satu kelas berapa orang tuan-tuan? Putrajaya kelas satu kelas berapa orang? 40. Satu period tu, satu mata pelajaran berapa minit?
1 jam. Satu mata pelajaran. Setengah jamnya 30 minit ya. Katalah 40 minit. Okey, 2 jam ya. Ambillah 1 jam. 1 jam. Cikgu berjalan datang kelas berapa minit? Cikgu yang dah habis mengajar kemas nak keluar berapa minit? Masuk nak kemaskan meja, nak lap papan yang kat depan tu berapa minit? Akhir sekali, walaupun 1 jam, cikgu hanya dapat 50 minit berdepan dengan anak-anak kita. Dalam kelas tu berapa juga? 40. Jadi nisbah cikgu seorang dengan 40. Satu orang berapa minit cikgu tu boleh tengok muka dia? 1 minit. Di rumah anak berapa juga? 8. Ya. Ibu bapa berapa orang? Ibu bapa berapa orang? 2. Berapa lama anak duduk kat rumah? Jadi nisbahnya satu anak tu kita tengok berapa lama? Jadi kalau rosak anak akhlak, tembak juga cikgu kat sekolah, ini kegagalan sekolah, itu ibu bapa bodoh nama dia. Boleh tu? Ni main matematik lah ni, main matematik ya. Nisbah seorang cikgu boleh tengok biji mata anak ni di sekolah 1 minit. Nisbah seorang ayah dan mak boleh tengok mata anak ni berapa lama di rumah? Daripada 5 petang balik rumah sampai pukul 11 malam. Kita boleh tengok mata dia merah ke, urat dalam mata tu pun kita boleh tengok. Dia sakit gigi ke kita boleh tahu. Cikgu kat sekolah tak boleh tahu. Kalau rosak anak, salahkan sekolah juga. Ini kegagalan sistem pendidikan, panel pendidikan kurang bijak. Itulah ibu bapa tak bijak. Sebab tu bagi ustaz, anak ustaz pergi sekolah hanya semata-mata nak dia belajar bagi salam pada orang bila dia berjumpa orang. Tu je. Nak ajar dia hormat pada orang dewasa, cikgu-cikgu dia. Tu je. Lepas tu nak ajar dia berdakwah sikit. Sampai sekolah tolong tanya cikgu yang laki-laki, semalam baca Quran berapa juzuk? Kalau hari Isnin dalam pukul 11 pagi ataupun pukul 3 petang, tolong tanya cikgu perempuan yang tidak uzur dan juga cikgu lelaki, tanya hari ni puasa tak? Nak ajar anak ni berdakwah di sekolah. Anak yang nombor 3 ada di sekolah asrama yang famous lah. Kalau kat Terengganu tu sekolah ni memang famous lah. Pengetua dia datang cerita kisah pengetua dia telefon, kata Encik, dia tak kenal siapa kita sebab kita tak ada TV, tak ada